usahawan kambing. Bukan, pengembala kambing satu tu confirm. Lepas tu dia buat bisnes dengan Siti Khadijah. Bisnes apa lah tak ingat. Oh, korang businessman, perniagaan dan pengembala. Korang apa ni, nak bagi teka-teki juga ke? Guys, siapa sahabat Nabi yang paling bijak? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali boleh, Ibnu Abbas pun boleh. Sebab Ibnu Abbas ni gedung ilmu pengetahuan. Okey, siapa lagi bijak Ali pada Ibnu Abbas? Ali. Paling bijak. Paling bijak dan dia kira guru lah. Guru dalam mengajar Al-Quran, guru dalam mengajar hadis. Siapa? Abu Hurairah. Ranking dia nombor 1 lah. Oh ni. Abu Bakar. Salah. Sahabat Nabi. Ni dia mengajar sahabat sekali. Dia yang mengajar sahabat. Aisyah ha. Bukan, Abu Hurairah. Aisyah tau. So kita kena respect perempuan tau. Weh, mana ada Aisyah gila kau ni. Tak baik lah cakap tu. Bukan, maksudnya martabat perempuan tu kita kena hargai tau. Martabat Aisyah jadi hafizah umur apa? 5 tahun. 7. Salah. 14. Logik lah sikit man. Dia Nabi kahwin dengan Aisyah umur berapa? Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun? Yelah 9 tahun. Lepas tu Nabi wafat umur Aisyah berapa? 14. 15. Ada riwayat cakap 15, ada riwayat cakap 16. So antara 14 dan 16 lah. Dah jadi hafizah dan dia mengajar hadis dan Al-Quran kepada para sahabat. Oh. Siapa sahabat Nabi yang dulu pernah bunuh anak perempuan dia? Ibrahim. Sahabat. Umar. Umar Khattab. Kenapa dia buat macam tu Inaman? Belum dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Sebab orang dulu dia, kalau perempuan ni dia zaman Arab dulu dia tak suka perempuan. So dia nak anak lelaki lah. Okey, siapakah sahabat Nabi? Dia kambus anak dia, dia suruh anak dia korek. Baca kau. Siapakah sahabat Nabi yang tidur di tempat Rasulullah SAW di saat dikepung? Allah. Itulah. Sayyidina Ali. Betul. Okey, siapakah sahabat paling tampan hingga Jibril cemburu dengan kentampanannya? Sahabat Nabi. Siapa? Tak tahu. Bakar tak? Rasa ni kot, Osman kot. Yusuf. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Paling tampan sampai malaikat Jibril pun cemburu dengan kentampan dia tu. Osman bin Affan. Kak Nana tak nak bagi ni Tak nak bagi jawapan Dihya Al-Kalbi. Ya, dia Al-Kalbi. Okey. Dalam dunia ni daripada zaman dulu sampai sekarang ada satu makhluk paling handsome. Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi juga. Nabi Muhammad SAW lah. Kenapa? Nabi Yusuf handsome, tapi Nabi Muhammad SAW lagi handsome. Okey, kenapa? Sebab Allah tutupkan hijab manusia 50% je. Okey, fun fact nak dengar fun fact daripada 10. Semua Nabi ada mukjizat dia masing-masing. Tapi Nabi Muhammad SAW memiliki semua mukjizat tu. Semua apa yang ada kat Nabi tu semua ada kat Nabi Muhammad. Okey, Nabi Yusuf punya handsome yang sampai terpotong belah tu, jari tu. Allah buka semua hijab dia ke 10 hijab handsome dia kat atas dunia. Tapi Rasulullah Allah buka hijab handsome dia satu je. Balance dia akan Allah buka time kat syurga nanti. Benar. Tapi satu ni pun dah bersamaan dengan Nabi Yusuf ni handsome. Muka Nabi kan, dia tak bulat, tak bujur,
tak petak. Maksudnya muka Nabi ni ada riwayat cakap dia pelbagai lah, faham tak? Dan Nabi ni tegap, maksudnya tak tinggi, dia tinggi lah. Dia normal bagi orang Arab. Normal orang Arab tu pun dah tinggi dah. Dalam okey, teka-teki. Dalam family online kita, siapa paling handsome? Jawapan dia Bazil. Asal kau Man? Ingat sikit. Okey. Banyak fikir ni. Ada satu soalan. Time Nabi umur 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun kan 7 tahun, sorry, 7 ke 8 tahun, 9 tahun, sorry. Saya lupa lah berapa tahun. Tapi nak ikut pakcik dia Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Time dia on the way ke negeri Syam tu, pakcik dia dah larang dah, tapi dia still nak pergi juga sebab dia tahu pakcik dia miskin, susah. Tapi dia niat nak tolong juga. So dia pun pergi. Bila pergi, ada seorang pendeta ni nampak tanda-tanda Nabi akhir zaman. Siapakah nama pendeta itu? Dia bukan Nabi. Bukan Nabi, dia pendeta Israel. Pendeta Israel. Dia orang Israel. Tapi dia pendeta. Dia macam ustaz lah untuk Israel. Buhaira. Betul ya. Yahudi. Buhaira. Buhaira ke Bashira tau? Itu nama dia. Tapi dia bukan Islam kan? Kan, tapi dia protect Nabi. Dia cakap jangan lalu sini, jangan ni, kau kena protect dia sebelum kau letak orang Israel tahu, orang akan bunuh dia. Buhaira. Tapi sayang dia bukan. Dia macam siapa? Macam pakcik Nabi siapa? Yang bukan Islam tu? Abu Talib. Abu Talib. Apa Hadi macam mana dalam syurga dalam tu? Apa? Dia tak beriman. Dia dapat setitik air Maksudnya pakai dia tak beriman kepada Allah. Dia bukan Islam. Tapi dalam masa sama dia ni memahami Islam. Dia protect Nabi, kekasih Allah. Dia still bukan Islam lah. Dia still tak wujud juga. Sayang kan? dia antara dia adalah Pakcik. Fazil. Okey, pakcik dia dah meninggal. Bini dia dah Siti Khadijah dah wafat. So berlakunya tahun kesedihan. Selepas tahun kesedihan tu jadi peristiwa apa? Samiraj. Ya. Pakcik Nabi tu Fazil, dia kat neraka, azab dia paling ringan. Tak dengar lah Man. Azab dia paling ringan sekali. Dengar suara awet je Man. Tu bukan awet aku, tu bila aku. Tak dengar. Okey. Pakcik dekat neraka. Pakcik Nabi azab dia paling ringan sekali. Betul. Dia dapat setitik air kan, cerita aku. Dia pakai slipper tumpah daripada neraka. Sampai otak dia menggerak. Nama buah apa yang ahli neraka makan tu? Yang pahit tu. Buah pahit berduri tu kan. Kalau dia jatuh je kat bumi, satu dunia ni pahit Buah apa lah nama dia? Buah ada dalam surah Zakum. buah zakum. Ada dalam surah apa ni, Allah masih jawab. Buah gajus. Kau tengok Idan masuk. Ada juga aku invite. Buah apa tu? Surah apa lah? Buah zakum. Bukan, dia dalam surah. Betul lah zakum. Dia jatuh je dekat bumi ni, satu bumi ni pahit. Surah apa lah? Aku lupa lah. Sekejap. Buah tu lah untuk ahli neraka ni. Surah apa Waqiah. Waqiah. Surah Waqiah. Ada satu syariat je yang Allah tak hantar melalui Jibril, bukan perantaraan Jibril. Apakah syariat itu? Solat. Solat bukan puasa. Solat. Peristiwa Islam ni raja tu solat. Peristiwa tawar menawar kan. Dialog antara Allah SWT dengan Nabi Muhammad macam mana? Kata ayat akhir. Benar. Betul? Tak benar. Aku dah ada lah tu angkat dumbbell. Tak sakit ke tangan? Aduh. Rupanya ayat akhir kita tu dialog kan?
Aku pun baru tahu benda tu. Menghafal sahaja tapi tak tahu maksud. Rupa-rupanya dialog antara Nabi. Time asyhadu alla ilaha illallah, para malaikat pun ikut sekali. Betul tak Man? Alamak, duduk pause. On the phone lah ni. Mesti dan. Ke tak ada line? Betul tak Man? Time mengucap tu asyhadu alla ilaha illallah tu, para malaikat pun ikut sekali kan? Masa dialog tu kan? Dia tahiyatul mubarak tu semua dialog dia dengan Allah SWT. Assalamualaikum wabarakatuh. Lepas tu salawatu thahibatunillah. Tak, bukan. Tahiyat akhir kita tu ialah percakapan, conversation antara Nabi dengan Allah. Dia tadi dah cakap dah dialog tadi, dialog. Ialah dialog antara Nabi dengan Allah. Tahu tak kenapa kita duduk tahiyat macam tu? Sebab Rasulullah terpegun ke ataupun yelah kot, dia long lie sampailah kita duduk, dia sampai terduduk macam tahiyat akhir macam tu. Sebab tu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka tu Allah cakap dekat Nabi. Kemudian Nabi cakap assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kat Mekah ada Kaabah kan? Ada orang tawaf. Dekat atas, dekat langit dekat apa? Sidratul Muntaha ada satu tempat yang lebih kurang macam Kaabah untuk para malaikat tawaf. Apa nama dia? Lupa lah nama dia apa. Baitul Makmur. Baitul Makmur. Benar. Ada orang jawab kan ke? Ada orang cakap Baitul Izzah. Baitul Izzah tu apa pula? Baitul Makmur. Baitul Izzah bini aku. Okey, dekat Baitul Makmur tu, time Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi ada nampak seorang manusia yang nampak. Lepas tu Nabi cakap kat Jibril, wahai Jibril, siapa si Fulan tu kan? Muka dia lebih kurang macam aku. Dia duduk bersandar macam tu. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Oh, maksudnya Nabi Ibrahim dia punya wajah lebih kurang macam Nabi Muhammad. Ya. Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi yang nak jadi umat. Yang jadi umat Nabi aku. Apa macam mana? Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi yang jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Allah tak bagi, cuma dia berdoa dia daripada dia punya ni lah, apa dah? Bukan zuriat apa? Yelah, time tahiyat akhir tu Allah bagi umat Nabi Muhammad sebut. Zaidi yang cakap. Maksudnya daripada baka Nabi Ibrahim lah, ada keturunan dia. Oh, dia. Nabi kebapaan lah maksudnya semua. Alul Bait. Bukan. Sebab tu dalam tahiyat akhir kita ada nama Nabi Ibrahim. Betul. Sebab Allah tak izinkan Nabi Ibrahim jadi umat Nabi Muhammad. Yang Allah izinkan Nabi Isa. Juga step-step supaya kita boleh sharing kat semua orang. Isa alaihissalam saja. Betul. Nanti kan Nabi Isa turun, siapa yang jadi imam? Mahdi. Mahdi, betul. Nanti Nabi Isa turun, dia turun fizikal dia macam mana? Untuk manusia. Waktu zaman tu lah. Waktu dia turun tu macam mana? Tak faham. Dia turun dari masjid mana? Dari langit, dia turun dari langit. Dekat Syria, Damsyik. Dekat Syria. Dekat Syria tu jugalah akan wujudnya tentera-tentera Imam Mahdi kan? Dia akan turun daripada langit dan Jibril akan bawa dia turun. So aku pernah tanya Ustaz Zari, dia turun macam mana? So dekat situ keadaan dia, semua orang tengok, orang nampak dan dia turun daripada langit. Dan dia memegang Jibril punya bahu kiri kanan. Dia turun daripada langit Turun daripada langit. So nampak real lah, jasad turun. Jibril punya sayap besar mana? Besar. Satu bumi, separuh. Satu sayap dia boleh menutupi bumi barat ke timur. Satu sayap. Tapi dia ada berapa ratus sayap? Banyak. 99.
600. 600. Tapi ada malaikat lagi besar pada dia. Malaikat lagi besar. Malaikat apa? Israfil. Besar sayap malaikat Israfil. Dia boleh tutup 10 kali bumi. Arash. 600 sayap malaikat Jibril bersamaan satu sayap malaikat Israfil. Faham. Tapi malaikat paling terbesar malaikat ni yang pegang arash. Siapa? Malaikat apa? Malaikat apa yang Malaikat yang pegang arash lah, aku lupa nama dia. Yang tampung arash. Tak silap aku arash lah. Tak silap lah. siapa makhluk pertama yang Allah cipta? Kolam. Ha? Pen. Kolam. Kalam. Kolam. Pen. Kolam. Kolam tu apa? Pen. Ha? Pen. Pen? Kolam. Nur Nabi Muhammad. Yelah Nabi Muhammad. Lepas tu yang selepas Nabi Muhammad, kolam lah. Kolam ke Alhin? Baik. Kolam tu apa? Alhin apa? Alhin, Albin, Aljin, Adam. Tak, sebelum makhluk ada lagi yang Allah cipta selepas Nabi Muhammad. Alhin lah. Alhin apa? Alhin ni dia menyerupai manusia. Tak, sebelum tu ada lagi. Ada lagi? Ada. Arash lah. Arash. Arash. Oh. Jin ada, sebelum jin ada lagi. Ada bin, Albin, lepas Albin, Alhin. Alhin ni dia macam kita, macam manusia, tapi dia tak boleh bertutur kata, dia tak ada akal, dia tahu makan, dia tahu mengawan, dia macam binatang tapi macam kita. And then Albin ni pula itu yang ular berkepala manusia, apa macam monster. Lepas tu Al-Jin, jin. Sampai sekarang ada kan. Dan kita lah Nabi Adam. Betul ke yang makhluk paling pertama adalah kolam? Betul kan? Nur Nabi Muhammad. Yang pertama Nur Nabi Muhammad lah, cahaya Muhammad. Sebab apa? Sebab bila Nabi Adam berdoa kat syurga, dia sebut nama Nabi Muhammad. Nur Muhammad. So Allah pun tanya, macam mana kau tahu nama Muhammad ni kan? Lepas tu Nabi Adam bercakap, takkan ada benda yang senang sewenang-wenang ni yang akan ada nama di sebelah kau. So dia nampak nama Nabi Muhammad. So ternyatalah Nabi Muhammad ni kekasih Allah. Nabi Adam masukkan je di tiap roh, dia nampak kalimah Muhammad tu. Dia ada tanya, siapa Muhammad ni? Maksudnya sebelum Nabi Adam ni ada pun dah tertulis kalimah Muhammad tu. Oh, malaikat hamalat yang paling besar. Hamalat kan? Pemangku arash. Malaikat hamalat tu pemegang arash kan? Pemangku arash. Pemangku arash. Tadi kan topik kan Nabi Isa turun kan. Tahu tak kenapa Nabi Isa bila dia turun, dia masih lagi muda, masih lagi dalam keadaan yang baik? Itu saya tak tahu. Macam mana aku? Sebab dunia ni hanyalah 2 saat akhirat, macam tu lah. Waktu dia lah. Allah kan naikkan Nabi Isa ke langit kan. So nak menunjukkan betapa dunia ni hanyalah sementara. So bila Allah turunkan Nabi Isa tu, dia masih lagi dalam keadaan, ibarat dia macam Allah naikkan sekejap atau turunkan balik. Macam tu lah, faham tak? Faham. So agak-agak dia punya fizikal dia macam kita ke? Ke ketinggian dia lain? Ketinggian dia masih lagi, ketinggian Nabi waktu zaman Nabi Isa lebih kurang macam kita je. Cumanya Nabi Adam yang macam berbeza sangat. Kan? Macam Nabi Adam tu besar. Kau pernah tengok jubah Nabi Adam tu? Besar, tinggi. Keren. Tu betul lah tu. Betul. So nanti kita masuk syurga nanti kan, ketinggian tu lah. Saya nak tanya korang, viewers, korang seronok ke kita main soalan majlis ilmu macam ni? Seronok. Saya seronok.
Okey, saya nak tanya soalan. Bukan tanya soalan, saya nak tanya lah. Bukan tanya, share. Alhamdulillah. Okey. Kalau bukan melalui cara ibadah Allah nak ampunkan dosa kita, bagaimana cara lain untuk Allah ampunkan dosa kita? Dengan rahmat Allah SWT. Tak, jawapan dia tak tepat. Dia ada dalam Al-Quran jawapannya. Okey, kalau bukan melalui ibadah Allah nak mengampunkan dosa kita, bagaimana Allah nak mengampunkan dosa kita dengan cara yang lain? Sabar. Sikit. Istighfar. Sikit. Syafaat Nabi. Sunnah. Ni Allah nak nak menghapuskan dosa kita, nak mengampunkan dosa kita. Sabarlah. Tak. Allah akan datangkan orang yang untuk menyakiti hati kita. Sebab Allah dah sebut dalam surah An-Nur ayat 22, barang siapa yang berlapang dada memaafkan orang yang menyakiti dia dengan ikhlas, maka akan ku hapuskan segala dosa-dosanya. Oh, maksudnya kalau betul apa yang Bazir selalu amalkan tu. Kalau orang kutuk-kutuk dia cakap Alhamdulillah kan. Dia macam ni lah. Saya bagi tahu sikit lah. Kalau korang nak tengok dunia kita ni penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, buanglah hasad dengki tu. Jangan pandang orang buruk. Bila kita pandang orang tu buruk, kita pandang orang tu jahat, sebenarnya kita lagi jahat. Hati kita lagi busuk. Tu je. Saya macam contohlah penjahat ke, perogol ke, pembunuh ke, kita nampak dia jahat. Mungkin ada sebab. Bila kita nilai dia, ish jahat lah kau ni, ish dengki lah kau ni, ish toksik lah kau ni. Sebenarnya kau yang toksik, sebenarnya kau yang jahat, kau yang busuk. So kalau korang nak tengok ketenangan, kebahagiaan di dunia ni, buanglah perasaan tu. Betul kita tak boleh nak handle, kerana kita tak boleh nak kawal, kita pun manusia biasa. Tapi kalau boleh sabar, kalau boleh kawal, InsyaAllah dunia korang indah je. Korang perasan tak sebenarnya kan, macam orang-orang yang Allah hadir dalam hidup kita ni kan, semuanya bersebab. Sebagai contohnya, ada je orang baik, ada je orang jahat. Orang baik ni sebab Allah nak bagi hadirkan kekuatan. Kalau orang jahat ni pula Allah nak hapuskan dosa kita. So bila dia buat jahat, dia akan ambil dosa kita. Dan sebenarnya hidup ni senang je. Hidup ni kita tak boleh puaskan hati semua orang, dan semua orang tak boleh puas hati dengan kita. Kita kena ikutlah apa yang Rasulullah SAW buat. Ikut akhlak Rasulullah SAW. Itu adalah sebaik-baik contoh. Dalam surah An-Nur ayat 22 tu juga bagi tahu yang Allah sengaja datangkan orang yang menyakiti hati kita supaya Allah dapat ampunkan dosa kita. Betul. So kesimpulan dia tu, kita kena perbanyakkanlah sabar. Jaga hati. Sabar tu paling penting. Sebenarnya kan, solat kita, puasa kita, zakat, haji, umrah tu kan, bukannya boleh masuk syurga pun. Yang boleh masuk syurga kita ni atas belas kasih Allah, rahmat Allah. Boleh je kita solat tapi kita patuh semua, tapi Allah masukkan kita dalam neraka. Sebab Allah ni suka hati Allah lah nak masukkan siapa, faham tak? Konsep dia macam tu lah. Sebab tujuan utama kita hidup kat dunia ni sebenarnya bukan nak cari pahala dosa. Kita nak cari keredaan Allah. Hanya mengasihi Allah, hati akan menjadi tenang. Faham tak maksudnya? Hazika, awak cakap tapi nak reda tu susah. Betul. Kadang saya tak lalui apa yang awak rasa. Saya tak lalui apa yang aku, Idaman, Izaidi rasa. Kan? Jadi sebagai kawan, kita hanya mampu suruh sabar, reda. Tapi saya tak tahu apa yang korang lalui, apa yang korang rasa. Tapi hakikatnya, perjalanan hidup kita ni hanya sekali je. So, belajarlah reda tu. Jangan ulang kesilapan lama. Jangan fikir. Benda tu dah lepas dah. So, benda tu lah kena reda. Betul lepas dah. Apa dah Man? Nak dengar cerita tak? Apa dah Man? Ada satu orang ni, dia ahli beribadat lah. Dia kuat semayang, dia kuat semua benda lah. Dia berzikir baik kan. Satu hari tu Jibril AS dia turun, dia bagi tahu dekat orang tu, cakap apa tau?
tadi dia masuk neraka, dia nampak nama si Fulan ni, nama orang ni dekat dalam neraka. So Jibril pelik lah sebab Jibril nampak dia baik apa semua, solat apa semua kan. Tapi nama dia tercatat dalam neraka. Ahli ibadah ni kan, beriman dengan Allah SWT. Lepas tu si Fulan ni cuma cakap dia pernah buat salah satu dosa. Dosa dia apa tau? Dia pura-pura tidur bila time mak dia panggil dia. Oh, faham. Ini aku dah dengar. Tapi dia cakap dengan Jibril, tak apalah. Kalau ketentuan dia, kalau Allah dah takdirkan dia untuk dalam neraka, dia reda je. Lepas tu Jibril AS naik, masuk syurga. Jibril AS nampak nama dia dalam syurga dah. Jibril turun balik, dia beritahu nama dia dalam syurga dah. So nak beritahu yang Allah SWT ni dia Maha Pengasih. Nah, dia sifat wajib Allah ni macam kita tahulah Allah ni Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mengetahui. Sifat harus Allah ni macam cakap tadi tu lah, macam betul apa yang Daman cakap tu. Allah boleh je masukkan sesiapa dekat neraka. Allah boleh je masukkan sesiapa ke dalam syurga. Sebab tu kita cakap, kita masuk syurga dan neraka ni bukan atas pahala dosa kita. Kita kena carikan rahmat Allah. Kita kena cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah ni apa? Kita kena berlaku adil kepada orang. Sebab kita ada dua perkara yang kita kena buat. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah ni mungkin kita boleh minta maaf kan. Kita boleh bertaubat. Tapi hubungan dengan manusia ni berat. Andai kata kita buat salah dengan manusia, kita kena cari orang tu lah. Allah nilai kita melalui apa? Apa? Allah akan menilai kita melalui apa? Dosa kita ke, pahala kita ke, apa? Allah judge kita based on apa? Redaan kot. Amalan, keikhlasan. Ya aku turun dulu, aku dah barai ni. Allah menilai kita melalui berapa banyak kita patah balik. Oh, kembali. Allah tak tengok kita punya dosa. Allah tak judge kita apa yang kita buat. Bye. Judge apa yang kita patah balik. Betul. Tu agak apa tiga pun nak gerak ni. Aku, Ah, apa yang paling dekat dengan kita? paling dekat kematian. Apa benda yang paling ringan? Paling ringan. Apa lah, lupa lah. Sekejap. Allah saya Muhammad. Sekejap. Apa ringan. Dosa apa? Dosa yang paling ringan tu untuk kita buat dosa. Apa yang paling berat? Solat. Kawal hawa nafsu. Kau rasa. Tu ada Sebelum habis sikit je. Sikit je. Ingat, yang singkat tu waktu, yang menipu tu dunia, yang dekat tu kematian, yang besar tu hawa nafsu, yang berat tu amanah, yang sulit tu ikhlas, yang mudah tu berbuat dosa, yang susah tu sabar, yang sering lupa tu bersyukur, yang membakar amal tu mengumpat, dan yang mendorong kita ke neraka itu adalah lidah, yang berharga tu iman, yang mententeramkan hati itu adalah taman sejati, dan yang ditunggu Allah Subhanahu Wa Taala ialah taubat kita. So fahamkan ayat tu, kita sama-samalah sentiasa cuba untuk buat baik. Benar. Okey, saya minta maaf salah silap saya. Saya doakan semoga kita semua masuk syurga Allah lah. La ilaha illallah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Aku keluar.
Anda Fahana, Haji Sia. Sekejap kita tunggu Baja nak tutup dah ni. Haji tak. Kawan-kawanku semua, anggaplah tadi kita buat majlis ilmu. Kadang-kadang ada yang kita tak tahu, kita jadi tahu. So, kami pun manusia biasa. Kadang-kadang kami buat live, kami lalai, kami seronok. Anggaplah itu gurauan. Okay? Apa pun reflect balik diri ni. Jangan salahkan orang. Tengok cermin. Reflect balik diri kita ni. Betul ke, tidak ke? Wah, saya rasa dalam ni semua dah besar. Dah akil balik dah. Dah tahu fikir baik buruk. So, kita buanglah yang negatif. Kadang bukan kita nak tunjuk pandai, kita nak tunjuk bagus. Kami semua pun masih belajar. Apa yang kami belajar, kami cuba sampaikan, kami cuba kongsikan. Macam tu juga korang. Korang pun esok kalau ada benda yang kami tak tahu, korang boleh share. Macam tadi kan, ramai je buat soalan. Kita jawab, kita soal balik, kita cari jawapan sama-sama. Benda ni seronok. Okay, daripada kita cerita pasal orang tu, cerita pasal orang ni, kita cerita pasal agama kita sendiri. Okay. Kita pun nak balik dah. Yang ketiga, jangan lupa baca Al-Mulk. Kalau tak isyak lagi, boleh isyak. Terima kasih Ira. Isyak, boleh tahajud. Mungkin ni solat macam ni, waktu-waktu macam ni, waktu-waktu yang mujarab. So korang, apa pun yang terbaik lah untuk korang, insyaAllah. Semoga korang semua dipermudahkan hidup korang, berbakti pada mak ayah. Okay. Assalamualaikum semua. Esok, lusa kalau ada rezeki, kita boleh berkumpul, kita boleh macam ni lagi. Okay. Assalamualaikum semua. Saya end dulu ya. Dah, good night. Waalaikumsalam.